Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Begini macam biasa, saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So far untuk hari semalam, Bitcoin masih lagi follow kita punya satu channel, iaitu kuartal bearish pendant untuk expected price Bitcoin drop ke 35k. So nanti akan tengokkan reaction dia. So apapun tanpa buang masa, let's go kita pergi ke coin market cap terus untuk tengok apakah performance untuk dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap. So currently total market cap sedikit increase daripada kalau ikutkan semalam kita tengok 1.6 dan 1.7. So peningkatan hampir dalam 2%, 1.8. Kemudian volume drop, tak ada volume 58 billion tapi drop 0.24%. So BTC kemudian drop masih lagi drop sama seperti semalam, bawah 50%. Ethereum meningkat daripada 17 ke 18%. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin masih lagi berada di 42.6, tak berlaku banyak perubahan, tapi ikutkan dalam performance 24 hours dia drop lah 1.37. Untuk weekly pun kita dah drop 9.68%. So kita tengok line altcoin ada reaction yang Chainlink 2%, Matic 5%, Token 5% drop. So mostly coin semua banyak drop, tak yang bawah-bawah pun. SCA ada naik 6%. Apa ni naik? Render RN 5%. Tu yang lain semua tengah drop lah. So let's go, tanpa buang masa kita pergi ke chart dulu sebelum dia pergi ke ruangan komen. Terbelit lidah pagi-pagi. So ini adalah untuk chart di Bitcoin. So ini ada yang untuk monitor kan, iaitu di 4 hours sebenarnya. Chart ni kita betul di yang ini untuk remark untuk di 4 hours aja. Kita nak monitor dekat 4 hours. Coordination, visibility, daily tak payah. Okay, kat sini pun sama, daily pun tak payah kita nak tengok kat 4 hours sebab ini untuk remark daripada 4 hours. So chart kalau ikutkan semalam masih lagi kena berlaku kenaikan tinggi malam dalam 43.5, 43, hampir 43.6, ikutkan 43,550 lah berlaku kenaikan malam dan berlaku balik rejection. So, kita masih lagi berat dalam channel ni, dan tu later kalau breakout ni insyaAllah kita akan expectation untuk price drop. So adapun daripada point, ada tak price boleh berlaku, ada tak price nak berlaku kenaikan? Yes, sekiranya ada berlaku kenaikan, tu expected kita ada draw board resistance ni, di mana board resistance ni daripada last high ini to last low ini dia akan drop ke kawasan, dia naik, expectation boleh naik sampai ke kawasan resistance sebelum kita continuously drop ke bawah. So kenapa tu ada cakap boleh berlaku kenaikan hampir ke 46k, 47k sebelum berlaku betul-betul rejection ataupun dia terus rejection ni. Normally circle lepas dia akan naik dulu, retest iaitu higher high, lower low, higher low, expected net lower low. Tu correction ABC macam kan. Tu nak tengok dia buat correction ABC iaitu A, B, 0A, B, C. So ini kita panggil apa? Inilah correction positif. Correction yang mana dia akan macam inilah dia akan buat quarter channel. Yang channel ni expected point ni dia akan start breakout dan start quarter naik higher. So expected pergerakan ABC yang mana price ni expectation boleh naik ke kawasan ni sebelum berlaku drop. Tapi kalau tiba-tiba dia drop tak masalah. Kalau drop tu last high last low, nanti kita akan ada resistance kawasan ni, expectation price akan daripada point ni dia akan di current ABC macam ni. So macam ni pun boleh berlaku. So tak kisah mana-mana, sama ada naik dulu atau drop, kita akan tengokkan nanti. Kita akan monitor. So nanti tu akan tunjukkan contoh-contoh yang pernah berlaku. Kenapa tu cakap expectation boleh naik dulu sampai kawasan short term resistance ni sebelum berlaku another drop. So kita akan pergi ke 4 year circle. So inilah 4 year circle tu yang tu nanti kita pergi ke daily dan akan nampak lah contoh-contoh market sebelum tahun 2001. So apa berlaku kat sini, kita ada touch kita punya board resistance. Kemudian apa yang berlaku dekat sini, last high ini to last low ini, kita tengok price naik dulu, board resistance. Kemudian kat ni 2 kali dia naik, 1, 2 sebelum kita drop ke bawah. So itu untuk di yang per tahun 2000 sebelum bulan itu. Ini dah bulan sebelum tahun 2017 sama juga berlaku seperti yang sama, cuma yang ni heavy sikit lah. So last high ini to last low ini, kalau tu zoom in anda nampak lah. So yang ni touch kita punya board resistance, berlaku drop, kemudian kita ada board resistance, daripada point ni price pergi ke resistance baru price start drop. So kalau berlaku macam ni, mana kita akan expect kita akan sideways agak lama lah. Mungkin the whole year untuk tahun ni, untuk sideways contoh macam ni lama juga. Sideways ini yang ada nada drop ni adalah sebab ikutkan drop lagi, kalau ikutkan tahun lepas sebelum tahun 2001 pun ada lagi drop.
So untuk tahun ni macam akan kita expectation kan kalau berlaku macam tu, so meaning itu signal dia kita akan sideways sikit lama lah. So sekian sebelum ni berlaku pergerakan tu, so untuk tu tak kejut, tak terkejut pun kalau tiba-tiba Bitcoin untuk naik dulu ke kawasan almost dalam 46-47k. So itulah signal another drop. So kalau dapat tu mungkin kita akan dapat sideways yang lama lah untuk pergerakan ni sebelum naik berat tu. Good lah, kita daripada awal tahun dah naik. Kemudian kita akan tengok ada correction tu pertengahan ataupun hampir aku kata 2/3 habis dah tahun ni, so baru kita dapat bottom dan last on in, dan kita insyaAllah kita akan naik sebulan sebab apa kita dah dalam bullish. So tak perlu panik, untuk tahun ni lah tahun last untuk membeli. So kalau dapat position yang ni memang cantik lah, 20 pun akan on in. Tu target dalam nak invest dalam RM20,000 lagi lah untuk tahun ni, untuk collect the asset. Kemudian insyaAllah tahun 25 nanti tu akan layan profit saja, dan tu akan start exit aku kata position untuk di altcoin selepas sampai tempoh dia lah. So itu untuk Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen. Ini tu akan start daripada atas. Okay, ni tak ada tadi tu, thank you. Mantap tu, BIM dengan AG. So BIM, BMUSDT. BIM ni consider hangat juga untuk tahun ni. Antara coin yang hangat juga BIM, aku kata OP, SEA, SUE. Lepas tu ada apa nama lagi satu, tu lupa nama satu gate. Itu tengok apa kat Gate.io ke? Bukan, tu tengok kat mana tu, Max tak? Bukan juga. Biget, tak ingat chat kat mana tu, tengok. Mat, tu draw kat mana? Lupa. Itu ada draw. Tak jumpa pula BIM. Betul ke? BEMUSDT, 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 BEMUSDT. Big Cat tak ada kat Mac. Rasa dia pernah draw sebelum ni. Ke line tu slow? Tak ada, sama je. So BIM kita buat dekat Gate.io. Sekejap, kita akan tengok sekejap Gate.io bila. 2 Februari 19. 2 Februari 19. 2 Februari 19. Februari 19 November. So dekat Gate.io lagi awal lah. So kita akan pegangkan Gate.io. Rasa macam tu pernah review, tapi kat mana tu tak ingat cat apa exchanger mana yang tu pakai. So yang ni harga opening kalau ikutkan kat sini 2 Februari 19. Kalau ikutkan di Max tadi November November 19. So ini lagi awal lah. So harga opening dekat sini. Kemudian kita akan look to the right, tengok apa reaction dia kat sini. Okay, ada reaction tu, price reaction lah. So ikutkan secara fundamental dia tak pun nak cantik sebenarnya, price drop below harga opening. So baru-baru ni saja baru berlaku famous sakit tu, takut dia tak kata agresif mana lah. So ikut yang ni untuk BIM kita boleh draw satu shoe channel dia, low ini to low ini, dan nak ambil mana kita ambil paling atas sekali, high dia tu. Ini adalah channel kita nak tengok. So next movement kalau kita nak tengok ada agresif adalah kita nak tengok price ini daripada kalau ikutkan ni pun kita nampak dah ada agresif berlaku kenaikan, tapi sampai saja almost kat middle ni dia berlaku rejection besar. So ini kita tengok next movement adalah price. Kalau dapat price BIM ni breakout middle channel ni, insyaAllah kita akan ada another agresif untuk attack kawasan ni. Dan breakout ni, kalau breakout ni insyaAllah, kalau breakout yang ni kita akan nampak another movement expectation untuk buat higher high baru untuk regain balik harga above opening. So itu untuk BIM. So kalau tengok chart ni tu tak berminat lah untuk invest, sebab macam ni tengok long term dia tu tak berapa nak cantik secara fundamental lah. Tapi technical, kalau anda ada buy, mungkin ada buy tu masa tu. So dalam kawasan ni okay. Breakout ni, so position kat sini boleh hold untuk next another movement. So itu untuk BIM. Kemudian satu lagi tadi untuk AGUSDT. Kat mana ni? Max tak lah. AG ni asal tu tak pernah review. Okay, kami ambil kat sini.
Diorang ambil kat Gate.io juga. So harga opening dekat sini. Kemudian kita tengok price dah drop. Okay, drop below, naik balik. So kat sini kita buat channel juga. Sama juga kita buat channel. 2 low terakhir. Kalau ikutkan ni lah 2 low terakhir. Height yang ni. So kalau nak tarik belakang pun sama boleh je. Nampak dia akan align sikit lah dengan below ni. Sama lah. So ni kita nampak channel ni. Channel ni dah masuk fasa kedua. Fasa 1 dah masuk upper channel. So daripada point ni kita boleh kata expectation untuk price akan start berlaku kenaikan untuk breakout channel ni. Dan breakout channel ni dia akan expected boleh buat more higher, iaitu daripada downtrend berubah jadi uptrend. So price harga above harga opening. So secara fundamental masih lagi strong. So ada aku kata huge opportunity lah. So harga murah je Bison tu, kalau nak buy 10,000 coin kawasan ni pun barulah $500. $500 kalau dapatkan kat dalam 2,000 lah, 2,000 lebih. So 10,000 coin tu kalau rezeki anda boleh naik kawasan ni, so naik. So ni consider zone all in lah untuk position untuk di NG. So next comment Doge, nanti tu akan tengokkan Doge dan Dream. Dream tak selalu ada S, Dream USDT. Betul, ada S coin. Okay, last review tu harga ni memang below opening jauh, tapi kita ada motor signal dan kita baru nak masuk fasa yang kedua, iaitu fasa breakout above ni. So dia sedang berlaku kenaikan. Anda boleh majukan, kita ada support resistance. So siapa yang ada jam kawasan ni consider untuk retest kata breakout. Tu meaning breakout saja middle trend line ni, kita akan buat reaction dengan apa ni pula. So nanti soal akan breakout lah. So ini kalau ikutkan siapa yang ada buy dalam bawah kawasan area ni dan support ni, so position dia dah selamat. So meaning tengok aku kata momentum sebenarnya. Kalau berlaku bound dari kawasan ni, so nice, kita akan cari support pula untuk next price. So kalau dapat kawasan above ni, so ada huge opportunity untuk price to breakout channel ni untuk buat more higher ke atas. So itu untuk di Dream. Kemudian Doge ni rasa masih lagi dalam zone all in. Doge kalau pergi kan Doge masih lagi dalam channel, right, falling channel ni, dan kita ada base kat ni. Kita ada base dekat sini. So kita dalam kawasan base. So whatever dalam kawasan ni adalah consider falling channel ni, great untuk opportunity untuk anda letak position sebelum dia breakout channel. So itu untuk Doge. Kemudian saya tu tolong tengokkan GLMR dan SUI. Okay, GLMR USDT di Binance. Rasanya pernah review. Okay, di Binance. So GMR ni dah cantik dah breakout dia punya falling channel, iaitu daripada downtrend berubah jadi uptrend. So nanti kita akan tengok balik kat sini apa yang berlaku. So price breakout, dapat rezeki lah siapa yang ada all in, walaupun price tu drop sikit below ni. So kalau anda kaji fundamental, mungkin akan ada keyakinan anda dah buy, macam Zul buy di Gala itu, walaupun price drop below opening tapi Zul all in juga. So ni tak pasti dia punya fundamental kenapa jatuh tu, tapi ikut signal ni jatuh, aku kata itu hanya fight aja dah jatuh. So ini kita akan tengok next movement. Nanti tu akan clearkan sikit beberapa chart kat sini. Kita tak nak monitor banyak-banyak, nanti semak kita punya chart ni, kita yang kecil-kecil ni. So now price dah naik dan dah sampai mana ni? Price sampai ke kawasan 63 dan berlaku reaction. 63 ni ada apa? Kalau kita letak satu trend line, contohlah apa betul-betul apa dia, dah tengok to the left, kita nampak lah memang ada resistance ni, support kat sini. So meaning normal lah untuk price tu. Kita akan delete ni. So naik price dah naik, last pump ni kat mana? Last pump ni last low, last high, kita dah support, dan price correlate maknanya bermain dalam kawasan kita punya support. Tu consider kalau nak DCA, okey. Cumanya ini adalah kawasan DCA. Kalau nak kawasan all in adalah kawasan kita kena drag lagi low harga starting ni. Tu kat sini adalah box all in. So bagi Zul, ini adalah box all in, ini adalah box untuk anda DCA. So ikut rezeki lah, kalau daripada DCA dah naik, untung anda. Kalau drop lagi below, ada kalau contoh kalau anda DCA kawasan ni, DCA tu maknanya kita tak masuk banyak lah, kita masuk dalam beberapa amount. Kemudian kalau naik untung, tapi kalau drop kita consider kita boleh grab opportunity untuk anda on in. Contoh nak dapatkan 100 coin ke 200 coin ke, terpulang pada anda 1000 coin ke. So ini adalah position yang Zul akan tengok. So itu untuk GLMR apapun daripada downtrend berubah uptrend. So later price akan buat higher high, higher low, higher high. So akan price akan keep buat pergerakan naik ke atas.
Kemudian satu lagi SUI. So yang naik semalam SEI. USDT ni SUI di Binance je tu. Okay, Binance menceritakan siapa ada buy dalam kawasan support ni, tahniah untuk anda. So price tengah berlaku kenaikan, kawasan return, bukan kawasan untuk kita buy. Kita akan look lagi. So kawasan ni, siapa ada invest kawasan ni, itu menunjukkan falling channel, kawasan support tu dah memang cantik. So now kita nak tengok price dapat return tu berlaku rejection ataupun breakout. Kalau breakout ni kita akan expect pergi ke 1.6, dan daripada 1.6 ni baru kita menjangkakan ada next correction untuk sebelum next bulan lagi. So kawasan ni untuk SUI, kalau anda untuk DCA untuk long term, anda boleh DCA walaupun harga tinggi DCA. Tapi kalau drop tu tak perlu panik. Sebab apa? Anda buy di kawasan return tu, apa yang anda expectation kan. So kita nak buy lah, buy di support. So buy support baru kita expect naik. Buy di return kita expectation untuk price berlaku sikit rejection. So DCA boleh, tapi kalau drop tu tak perlu panik lah, normal. Sebab apa? Anda buy di kawasan atas, di kawasan return. Tapi untuk long term, kalau breakout ni more higher ke atas. So ada harapan cerah lah untuk technical ni, chart ni untuk more higher ke atas. Cumanya sama ada nak breakout terus ke 1.6 ataupun drop sikit dulu sebelum naik. Itu adalah dia punya technical lah. So apapun technical tu mengatakan price akan keep buat higher height ke atas. So itu untuk SUI. Kemudian next comment, tu tolong tengok review sushi lah. Sushi kat mana dulu macam pernah review. Okay, harga opening of course harga dia ke atas dalam $6. So harga kita ada falling channel. So daripada falling channel ni dah 10 ni kita pernah drop kawasan ni, naik. Now kita buat base ke falling channel. So ini signalnya adalah berada downtrend berubah jadi uptrend. So untuk SUI ni agak-agak mahal bila harga opening. Kalau Zul mungkin letak agak-agak sikit nak beli. Tapi kalau mungkin anda minat ni punya fundamental, so kalau anda boleh start letak position buy mana-mana dalam kawasan channel ni. So mini kawasan ni anda boleh letak. So later breakout saja ni. So mini expectation daripada point ni dia akan start berlaku kenaikan. So itu untuk sushi. Kemudian salam untuk minta tolong Hashbar dan FLR. Tambahan kat market cap ada tunjuk persen order growth tu, apa efek price movement. Itu untuk sekadar news lah, tu pun tak monitor sangat. So first kena Hashbar tu ada FLR lah, FLR USDT flare betul tak? Flare kat KuCoin lah kot. Rasa kalau kita biasa kita selalu bersenang beli kat KuCoin. So harga opening dekat ni tu kan, ada tempat link aku tengok. Bit2 Gate.io. Tengok harga ni lagi harga opening dekat 7 sen 4 sen tu. Harga dia adalah below opening. So kalau chart macam ni memang Zul akan abaikan lah. Bukan abaikan, Zul nak beli tu kurang lah. Sebab apa? Harga below opening. So kalau ikutkan last low ni tu low yang ni kita buat ni, dan kita low ini kita letak ambil channel paling atas ni, dan kita nampak dia punya falling channel. Tapi untuk chart ni technical, dia dah downtrend, dah start drop. Kemudian now dia dah start breakout. Start breakout ni kita ada satu key level kawasan ni. Look to the left, kita nampak low ni. So low ini adalah dia punya key level dia. Kita boleh dapat sebagai key level dia. So yang ni pun key level dia. So ni dah berjaya breakout atas cantik. Now dia reaction dengan 2 sen. So next moment lah dia perlu reaction dengan 3 sen. Tu price nampaknya kalau ikutkan technical, daripada down ni expected nak berubah jadi uptrend. So kalau ikutkan siapa ada buy kawasan ni dan kau masuk entry kawasan ni, so expectation untuk naik belakang. So kalau naik lagi tu tak saran kau dalam buy dah lah. So ini consider bawah 0.0 point bawah yang ni. Takat level sekarang ni lah, takat bawah ni tu kalau anda nak take risk masuk position boleh, tapi above daripada ni tu tak sarankan dah untuk anda masuk lah. Untuk sebab apa? Price dah naik, so takut-takut dia naik kawasan ni berlaku reaction dan ke bawah. So kan ni at least kalau naik kawasan ni kita dah breakout, kita buy confirmation breakout, dah berada downtrend berubah jadi uptrend. So itu untuk FLR. Kemudian Hashbar ni alhamdulillah dia punya position dah cantik. Hashbar kita pergi chart tu lah, chart dekat sini. Okay, Hashbar USDT ni tu dah buy tu. So cakapkan siapa yang nak buy all in, maknanya dah temis
first kali kita ada di kawasan channel ni, kemudian tu ada buy all in di kawasan support ni. So price dah berlaku kenaikan, ikutkan support dan all in dah terlambat position dia. Kalau anda boleh DCA saja, tu DCA tu kalau rezeki anda naiklah. Sebab apa, daripada point ni tu target untuk H-bar akan sampai ke 13 sen. Tu daripada 13 sen ni kita tengoklah sama ada huge pump lagi ataupun berlaku correction lagi untuk DCA. So untuk all in maknanya dah terlepas kawasan ni all in. Kalau anda nak take risk tak masalah, boleh, tapi make sure ni value expected boleh loss. So price di kawasan ni, the expected price kan next movement adalah ke 1.6 dia dalam 13 sen. So itu untuk di H-bar tu. Kalau nak DCA, yes boleh DCA. Anda buy di kawasan resistance di atas, so anda tak perlu expect, anda tak kuasa, tak boleh jangkakan expected untuk takkan ada berlaku kejatuhan. Kalau rezeki ada jatuh lagi, so anda boleh grab buy. So itu untuk H-bar. Untuk expected net target lah 13 sen. Tu next comment, tu tengokkan KuCoin Velo dan H-bar all time high. Velo kat KuCoin, okay, all time high. Nak tengok all time high. So all time high dia kalau ikutkan kat sini, tengoklah inilah. So buat kat daily. Kalau anda nak selamat, anda draw dekat 4 hours. Okay, ni last high tu last low kat sini kita ada. Harga paling rendah kita ada itu, nak repair kejap. Plus mana lah kawasan ni. So kalau nak cantik di daily, di 4 hours tarik baru dapat point dia. Tapi ni secara roughly ya. So kita ada major resistance, kita draw. So kalau break yang ni, meaning kita boleh dapat lah 1.6. Kita punya net target tu. Contoh target kita ada, first target lah 1.6. Kemudian maximum trend dalam kawasan almost $8. So rezeki lah. Tapi at least kalau berdapat breakout box ini, so at least kita tahu kita boleh, at least kita boleh sampai lah dalam kawasan $3. So kalau anda nak invest dalam kawasan below ni, so expectation untuk net semburan adalah kawasan at least minimum dalam $3. So itu untuk di Velo. So tengok sikit untuk ni apa berlaku. Kita ada channel, price dah breakout channel ni. Cuma breakout dia taklah agresif, harga below opening, dan kalau ikutkan ni dah sideways. So nampak dia buat base santai ni. So meaning a great opportunity lah untuk anda masuk target. Even all in pun tak masalah, sebab apa, harga murah je. So nak dapat 10,000 coin, 100,000 coin pun tak ada masalah. Kalau ikutkan 100,000 coin ni, anda dapatkan, anda perlu belanja dalam hampir $600 dan dapat 100,000 coin. Kalau tak mampu boleh dapat separuh. Tu terpulang kepada anda berapa anda punya budget untuk buy. Tapi ikutkan ini consider good lah. Break dah channel, semuanya anda perlu tengok sikit fundamental. Apa price dah below harga opening. So ini fundamental dia masih lagi tak berapa nak meyakinkan untuk long term. Tapi sooner or later ada peluang untuk berlaku kenaikan. So huge opportunity, investor punya area. So kalau investor kawasan ni, anda itulah investor ni dia perlu invest dengan duit expected boleh loss. Kalau drop lagi loss duit tu, tapi kalau naik anda akan untung banyak. So itu untuk Velo. Kemudian next comment, terima kasih tuan pengguna sekarang ni ada masa sesuai. Sekarang ni masa yang sesuai ke untuk all in SRP Matic. Review ada sekali 3 coin. Okey, tak masalah, boleh. SRP Matic ada sebab apa, ni adalah top 3, top 5 tu. Ada nombor 3, Matic nombor 4, SRP tak termasuk dalam tu punya top 10. So nanti tu akan tengokkan first kali kita akan tengok SRP. Tanya SRP, itu akan tengok balik SRP masih dekat kawasan support ke tak. SRP, so SRP masih dalam kawasan support. So tapi ini adalah signal yang macam cakap, tu happy kalau tengok ni. Kalau kita ada falling channel, price naik, return balik ke support, tu price bermain dalam support. So soon later kita ada expectation untuk price pergi ke all time high dan tu target untuk SRP ni. Tu tak target banyak, at least untuk kembali balik untuk circle kali ni, burang circle ni adalah at least kembali balik resistance. Balik pada resistance ni ada efek lah, efek daripada sebelum ni higher high dia adalah buat higher low dia. Tapi untuk yang ni expected next satu lagi circle baru akan berlaku kenaikan yang drastik. So aku kata pemulihan lah pergerakan chart technical tu. Tapi ikutkan yang ni, siapa nak invest, now adalah good time untuk anda all in position. Ini adalah consider position. Ni all in, ini all in. So next lepas ni hanyalah DCA saja. So itu untuk SRP. Kemudian apa lagi tadi, Matic. Matic tengok jap. Matic ikutkan kawasan support masih ada ni. Kita ada 2 meter falling channel, kemudian kita dah naik
last low, last high kita dapat support. Ini kawasan all in. Zul sendiri pun dah all in kawasan ni. So tahun ni macam kan, kalau dapat rezeki, Zul tunggu Bitcoin ni, Zul tunggu betul-betul tunggu Bitcoin correction. Kalau Bitcoin correction dan kalau Matic tiba-tiba drop lagi masih lagi dalam kawasan ni, Zul akan grab, insyaAllah Zul akan grab another 1000 lah untuk Matic. So itu untuk Matic. Sama dalam zone bot support ni, support consider bagi Zul adalah berdasarkan Zul punya experience, ini adalah kawasan bot all in. Net selepas ni hanyalah DCA saja. Itu kemudian Cardano expert dah berlaku kenaikan sikit lah. Tu Cardano dah quarter termis, siapa nak all in. So all in mana-mana dalam kawasan channel ni, support yang ni. So now consider mana-mana. Contoh yang ni pun, ini hanyalah kawasan DCA. So support ni bukan support all in, ini adalah support untuk DCA. Tapi kalau anda nak DCA juga, kalau contoh itu anda all in juga kawasan DCA, tak ada masalah. Tapi kalau anda DCA kawasan ni, anda perlu expectation lah. Kalau tiba Bitcoin drop ke 35 ke, so dari kawasan ni price boleh drop lagi below kawasan ni. So dapat last low, kalau betul-betul nak dapat last all in dia, kita perlu tengok ni, last low ini to last high ni. So ini support ni, ini bot all in, ini bot resistant, bot ini bot all in, ini bot DCA. Tu ni kalau siapa nak buy, so boleh tunggulah. So boleh DCA, kemudian kalau drop kawasan ni, sini macam tu lah, Zul pun akan grab buy lagi. Sebab apa? Zul punya average tinggi sikit lagi, 82. Tu kalau Zul dapat position ni, Zul akan all in, insyaAllah ada 1000 coin. So dia akan turunkan Zul punya kuota DCA ni mungkin lah 50%. So itu untuk di Cardano. Next comment. Okay, dah tak ada. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan lain. So untuk Bitcoin tak perlu panik. Kalau ada berlaku kejatuhan tu adalah bagian rezeki. Cumanya daripada point ni menceritakan rezeki lah, sama ada dia mungkin akan ada berlaku sikit kenaikan dulu sebelum kita ada continue drop, ataupun kita ada drop dulu. Contoh ni drop dalam kawasan ni sebelum kita test kita punya resistance. Tengoklah mana-mana satu, tak ada masalah. Sama daripada point ni terus drop, nanti dia akan naik sikit buat resistance kawasan ni sebelum continuous drop, ataupun dia akan naik dulu resistance dan baru drop. So mana-mana pun boleh berlaku. So now kita hanya wait and see. Dan wait and see tu kita bukan tak buat apa. Wait and see tu kita akan kuota kumpul modal. So untuk di daily, RSI pun dah tu balik walaupun ada kenaikan malam. So untuk di daily lah, di daily saja yang ada stock oversold. So meaning apa yang nak tengok adalah sekiranya kita dapat bounce ke kawasan resistance ni, contoh ada berlaku dia tak drop bawah, dia naik sampai kawasan ni, apa yang berlaku, RSI ni akan almost berada dalam kawasan ni, stock RSI akan berada di overbought. So mana ada huge momentum untuk more drop ke bawah. So itu yang Zul expectationkan. So apapun kita jangkakan expectation kita sampai ke journey ke kawasan bawah ni, mungkin akan take beberapa month lah, mungkin dalam kuartal 2 per 3 tahun ni. So mungkin dalam bulan 6, 5, 4 paling awal lah, 4 paling awal kalau nak dapat bottom. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda review. Assalamualaikum, bye bye.